Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, pada hari ini saya akan tunjukkan cara nak buat lakaran model 3D bermaklumat. Okey, apa yang perlu kamu sediakan ialah Okey, mula-mula sekali kamu sediakan satu kertas macam ni. Okey, kemudian tulis tajuk dia membuat lakaran model 3D bermaklumat. Lepas tu kamu fikirkan 3 idea. Okey, untuk yang hari ini kita akan buat keychain. Jadi saya nak awak fikir 3 idea bentuk keychain yang awak nak lukis. Okey, 3 idea. Contoh. Okey, dekat sini saya akan tunjukkan saya punya idea. Okey, boleh tengok. Okey, lukisan kamu mestilah dalam bentuk 3 dimensi. Tahu kan 3 dimensi? Kita dah belajar masa tingkatan 1. 3 dimensi ni mestilah ada pandangan atas, pandangan hadapan dan juga pandangan daripada sisi. Supaya bentuk produk tu nampak jelas. Okey. Okey, ini contoh keychain. Okey, ini contoh yang pertama. Okey, contoh yang kedua, saya nak buat bentuk Okey, saya nak buat bentuk macam ni. Okey, ini contoh idea saya lah. Okey, bentuk yang kedua. Okey, bentuk yang ketiga. Okey, macam mana? Tengok sini. Okey, dekat sini ada 3 bentuk lakaran model 3D. Okey, ini saya terangkan lagi menggunakan pen. Tapi ingat ya, untuk kamu tak perlu gunakan pen. Mesti lakaran menggunakan pensel dan juga tidak menggunakan pembaris. Okey, siapa yang tu bertengok macam mana nak buat bentuk 3 dimensi ni. Ini contoh idea yang saya nak buat keychain yang saya nak buat nanti. Okey. Okey, ini saya punya idea. Awak boleh buat macam-macam bentuk. Tak kisah idea. Yang penting idea awak tu sesuai untuk digunakan untuk membuat keychain. Tahu keychain kan? Keychain ialah rantai kunci yang biasanya kita letak dekat beg. Kita gantung dekat beg, kita gantung dekat kunci rumah dan sebagainya lah. Okey, dah siap. Okey, dah siap 3 lakaran idea ni. Okey, kamu pilih antara 3 ni, kamu pilih yang mana yang terbaik, yang mana yang kamu nak gunakan untuk buat model nanti. Okey, untuk yang lakaran ini saya pilih yang nombor 3. Kemudian kamu ambil kertas lain. Okey, ini contoh saya dah lakarkan siap-siap. Okey, ini lakaran yang saya pilih, bentuk yang saya pilih tadi. Okey, kamu lukis semula. Okey, dalam bentuk 3 dimensi tadi. Dan juga saiz yang lebih besar. Dekat sini kamu kena tambahkan beberapa maklumat lah. Okey, untuk jadikan keychain awak lebih menarik. Okey, ini contoh saya punya. Okey, saya dah siap. Okey, untuk maklumat yang perlu ditambah dalam lakaran terbaik yang awak pilih ni.
Okey, kat sini saya nak tambah lagi beberapa item. Boleh tengok untuk jadikan keychain saya lebih cantik, lebih menarik. Okey, saya letakkan nama supaya nanti bila saya gantung, okey, saya tahu ni beg saya. Ni contoh je lah. Okey, idea ikut kreativiti kamu. Okey. Okey, dah siap. Okey, bila dah siap, langkah yang seterusnya ialah saya nak kamu tambahkan elemen. Okey, untuk elemen ni kamu kena labelkan. Okey, labelkan. Tapi sebelum kamu labelkan tu, lakaran kamu ni mestilah diwarnakan. Okey, ini contoh lakaran yang dah siap saya warna. Okey, dan juga saya dah siap tambah label untuk elemen dan juga prinsip. Okey, dekat sini awak tengok ini ialah elemen garisan tebal. Saya gunakan garisan tebal untuk di luar bahagian nama saya ni. Okey, saya labelkan macam ini, tulis. Okey, boleh nampak Okey, kemudian rupa bentuk produk ini ialah rupa organik. Okey, saya labelkan dan saya tulis. Kemudian elemen yang seterusnya ialah elemen warna. Okey, warna panas. Saya gunakan warna kuning dan oranye. Okey, untuk prinsip. Okey, awak tulis je prinsip dekat sini. Dekat sini saya tulis prinsip keringkasan, kontras dan juga keseimbangan. Ingat elemen dan prinsip ni paling kurang kamu kena letakkan 3 elemen, 3 prinsip. Okey, berdasarkan lakaran yang kamu dah buat. Okey, kemudian dekat sini kalau kamu nampak ialah bahan yang dicadangkan. Okey, untuk buat keychain ni saya cadangkan untuk menggunakan plaster of Paris, dan untuk rantai kunci untuk gantung pada beg itu nanti saya gunakan keluli lembut. Okey, ni rantai kunci ni daripada keluli lembut. Okey, dah siap dah awak punya lakaran. Okey, perkara yang seterusnya ialah awak perlu buat satu jadual. Macam ni. Jadual dia adalah untuk menganalisis lakaran model 3D. Okey, untuk menganalisis lakaran yang kamu dah buat ni. Okey, lakaran model ni, analisis dia punya ni ada dalam buku teks muka surat 30. Kamu boleh salin sahaja. Okey. Untuk yang ini cuba kamu tengok. Soalan yang pertama ditanya, adakah reka bentuk menepati kehendak projek brief? Okey, awak tengok lukisan awak ni menepati tak? Okey, kehendak projek brief. Okey, menepati, awak tandakan ya, right, dekat bahagian ya tu. Okey, yang nombor 2, adakah cadangan bahan yang digunakan sesuai dengan produk? Okey, untuk produk ini saya kata tadi saya cadangkan untuk menggunakan plaster of Paris. Okey, plaster of Paris sifat dia ringan, mudah diwarnakan. Okey, dan juga mudah dibentuk. Okey, dekat sini saya tandakan right dekat ya. Okey, sesuai. Okey, nombor 3. Apakah warna yang digunakan dapat menarik perhatian pelanggan? Kat sini saya gunakan warna pink dan juga warna kuning dan oranye. Okey, mungkin boleh menarik pelanggan. Okey, ya. Okey, apakah saiz produk sesuai dengan fungsi produk? Okey, tadi saya lupa nak beritahu. Okey, dalam lakaran awak perlu tuliskan apa dia punya ukuran, panjang dan lebar produk tersebut, anggaran. Macam kat sini saya nak buat panjang dia 7 cm, lebar dia dalam 6 cm. Okey, tadi soalan ditanya saiz produk sesuai tak dengan fungsi produk tersebut. Fungsi dia kita nak gantung pada beg, kita nak gantung pada kunci. Jadi saiz dia mestilah kecil. Okey, tidak terlalu besar. 7 kali 6 cm. Jadi sesuai. Jadi saya tandakan right dekat sini. Okey, kemudian adakah tekstur pada permukaan produk mempengaruhi fungsi penggunaan produk? Okey, kalau kita gunakan plaster of Paris, mungkin permukaan dia agak menggerutu, kasar, okey, berbiji-biji. Tapi ada tak dia punya kesan menggerutu tu mempengaruhi penggunaan produk tu? Maksudnya tak boleh kita gantung. Sebab dia menggerutu, kita tak boleh nak gantung kat beg. Tak kan? Jadi dekat sini, dekat analisis ni kita tandakan right dekat bahagian tidak. Dia tidak mempengaruhi fungsi. Okey.
Kemudian nombor 6, adakah rupa bentuk produk tidak berbahaya terhadap pengguna? Okey, kalau awak tengok reka bentuk dia, saiz dia kecil dan tidak menggunakan bahan yang tajam seperti besi dan sebagainya. Jadi, dekat sini saya tandakan ya, tidak berbahaya. Okey, dah settle dah awak punya analisis. Jadi, secara rumusannya, apa yang saya nak awak buat ialah yang pertama, buat lakaran model 3D bermaklumat, 3 idea. Okey, ikut kreativiti awak, apa idea yang awak rasa awak nak buat. Okey, antara ketiga-tiga tu pilih satu. Dah pilih satu, awak lukis semula dengan saiz yang lebih besar. Okey, dengan lebih jelas, dengan penambahan beberapa maklumat. Kemudian awak perlu warnakan macam ini. Warnakan dan labelkan. Okey, labelkan dia punya elemen dan buat dia punya dimensi. Okey, boleh nampak kan? Okey, lepas tu awak perlu analisis. Buat analisis lakaran awak tu. Okey, macam yang saya dah terangkan tadi. Okey, berdasarkan projek awak lah. Okey, bila dah siap. Okey, inilah hasil awak punya lakaran model 3D bermaklumat. Okey, saya harap setiap orang dalam kelas ni dapat menyiapkan idea lakaran model 3D bermaklumat masing-masing. Ikut kreativiti awak. Okey, tak perlu tengok ataupun tiru yang saya punya. Boleh ikut kreativiti awak. Boleh buat bentuk bermacam-macam. Boleh menggunakan pelbagai bahan. Okey, jadi saya nak tengok ada variasi. Okey, boleh hantar dekat saya nanti. Okey, selamat melukis.